Sapu endok je lah. Sapu endok je lah. Sapu endok. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 4 masih lagi dalam bab taharah. Jadi sebelum daripada ni kita bincang secara panjang lebar berkenaan dengan niat yang menjadi fardu wudu yang pertama, yang menjadi fardu ataupun rukun wudu. Lepas tu kita bincang secara panjang lebar. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung balik. Katanya al-thani ghaslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batin al-lihyati al-kathifati wal-'aridaini al-kathifain. Al-thalith ghaslu yadayhi ma'a mirfaqayhi. Al-rabi' mashu shay'in min basharati ar-ra's aw sha'rihi walau ba'da sha'ratin fi haddihi. Al-khamis ghaslu rijlayhi ma'a ka'bayhi. Al-sadis at-tartibu hakadha. Kita tengok pada muka surat 5. Kedua, membasuh wajah keseluruhannya, termasuk bulu-bulu dan kulit, kecuali bahagian dalam janggut yang tebal dan kedua bulu jambang yang tebal. Ini kita bincang dah. Ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Jadi fardu wudu yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke siku. Yang pertama sekali kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan membasuh. Yang dimaksudkan dengan membasuh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah meratakan air. Itu yang dimaksud dengan membasuh. Ataupun yang dimaksud dengan membasuh bukan meratakan air, memang kena kata. Yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air. Itu baru betul. Yang dimaksud dengan membasuh adalah mengalirkan air. Mesti kita kena alirkan air. Kalau tidak mengalir, maka tidak memada. Dan 2 bulan lepas kita pernah sentuh antara beberapa kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada sebahagian daripada masyarakat kita ketika pergi buat umrah, maka dia bawa spray. Lepas tu dia ambil wudu atas kapal terbang ataupun ketika dia duduk di Masjidil Haram. Oleh kerana Masjidil Haram tandah jauh, tempat wudu jauh, jadi orang kita ni banyak angin dalam perut. Duduk dalam masjid pun batal juga wudu, jadi nak keluar tu jauh. Jadi pakai mudah je ambil air spray. Okey. Boleh tak guna spray untuk ambil wudu? Boleh. Tapi kena buat sebagaimana hak yang dikehendaki oleh syarak. Mesti kita kena basuh. Jangan sapu. Jadi kalau kita nak guna spray, biar kita kalau kita nak basuh tangan saat itu kita spray biar banyak sikit, biar air itu mengalir. Lepas tu barulah kita gosok. Jangan sengih sekali, lepas tu pakai lomok. Tu dia panggil basuh, tu dia panggil sapu.
Itu benda penting. Anggota tangan hak yang wajib kita kena basuh adalah start daripada hujung jari sehingga kepada siku. Siku wajib kena basuh. Manakala lebih daripada siku, hak tu tak wajib basuh. Hukum dia adalah sunat sahaja. Keempat, menyapu sebahagian daripada kulit kepala. Okey, kita tahu kepala sebahagian daripada kulit, satu juzuk daripada kulit kepala kita sapu. Jadi maksud sapu di sini adalah kena air. Sama ada kita ambil air lomo ataupun kita basuh dulu, boleh belaka. Kita ambil air lomo pun tak apa, ataupun kita basuh dulu. Jadi kita lepas daripada mandi tu kita ambil wudu. Jadi kita pakai air hujang. Jadi pakai tadah kepala dulu dengan air hujang tu. Jadi pakai basuh, tak sapu, boleh juga. Cuma hak yang paling afdal adalah sapu, kerana sapulah hak yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun rambut kepala pun apa kalau tak mau sapu kulit kepala. Jenis ada rambut, hak tak ada rambut, sapu atas kulit kepala. Dah kalau hak yang ada rambut, dia sapu atas rambut. Tapi kalau ada orang hak yang kalau orang hak tak ada rambut, dia boleh sapu atas kulit kepala. Tapi kalau orang ada rambut, kalau rambut dia saat itu memang menutupi kawasan kepala, kena sapu atas rambut. Nak sapu atas kulit pun dia payah je kan. Mereka kalau jenis kepala profesor rambut atas ni baru tumbuh depan tak tumbuh, tak apa, atas sapu atas kulit kepala 4 minyak tu Baik. Walaupun sebahagian daripada seurat rambut, dia sapu rambut dengan syarat rambut saat itu berada dalam hak kepala. Walaupun sebahagian daripada seurat rambut. Jadi walaupun sebahagian daripada surat rambut ni, maksudnya kita ambil surat rambut, kita sapu separuh je, tak apa dah dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma hak tu bukanlah hak yang paling afdal. Dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rambut ni kalau kita nak sapu, dia syarat rambut mesti dalam kawasan kepala. Kalau rambut dia panjang, kalau dia lepas tubik daripada kawasan kepala, maka tidak sah. Dia sapu hak yang keluar daripada kawasan kepala. Baik. Kelima, membasuh kedua-dua kaki sehingga ke buku lali. Kaki kena rata, buku lali kena belaka. Keenam, tertib sebagaimana yang disebutkan. Kena ikut susunan lagu tu lah. Basuh muka dulu, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu selesai wudu. Manakala telinga dia tidak termasuk dalam perkara yang wajib, sunat je telinga. Dia tertib ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak boleh kita mendahulukan satu anggota di atas satu anggota yang lain. Kita kena ikut susunan. Tidak boleh kita basuh ataupun kita buat anggota yang kedua sebelum selesai daripada anggota yang pertama. Sebab itulah apabila lepas daripada kita selesai wudu, ternyata pada anggota kita ada perkara yang menghalang daripada rata air. Contoh, lepas daripada selesai wudu, tengok di tangan kita ada cap. Ada cap yang mana kita yakin cap tersebut kena sebelum daripada kita berwudu. Maka ketika tu kata ulama, kita buang balik cap, lepas tu kita basuh tempat yang ada rata, lepas tu sapu mula kepala, basuh semula kaki. Walaupun tadi kita buat dah. Sebab hak yang kita buat tadi tak jadi. Kita dah habis lagi rata tangan, tiba-tiba kita pergi sapu kepala. Itu maksud dia. Jadi tak ada tertib lah. Jadi kita basuh balik tangan hak yang tepat tak kena air tu. Lepas tu kita sapu kepala, basuh semula kaki. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sunanul wudu. Wa sunanuhu as-siwaku thumma at-tasmiyatu wa ghaslul kaffain thumma al-madmadah ثم الاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ثم الأذنين والصماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وتطويل الغرة والتحجيل والموالاة وترك الاستعانة في الصب وترك التنشيف بخرقة. Sunat wudu. Maksud dari sunat wudu ni adalah kalau kita buat dapat pahala. Namun kalau kita tinggal, ia tidaklah merosakkan wuduk kita. Ia tidaklah berdosa. Baik, itu makna sunat wudu. Jadi perkara ni bagi orang yang berwuduk, sunat dia buat.
Dan sunat wuduk itu yang pertama bersiwak. Bersiwak ni adalah bersugi. Kita menggunakan sesuatu benda yang kasar yang dapat menanggalkan kekotoran yang ada dalam mulut kita. Sama ada kayu sugi ataupun bubur gigi ataupun rating kayu, tak kira lah. Sabuk pun tak apa. Jadi kayu sugi tak ada, bubur gigi tak ada. Tengok ada sabuk, ambil sabuk lama. Ambil sabuk ronyoh. Tak ada juga bahan kain. Dapat pahala tau. Dapat pahala kita ronyoh. Dia bersiwak. Bersiwak ni adalah kita menggunakan sesuatu alat yang dapat menanggalkan kekotoran dalam mulut kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Basmalah ni adalah ringkasan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan membaca basmalah gitu, basmalah. Bukan gitu. Baca bismillah itulah. Bismillah. Baik. Kalau dia ni pada permulaan wuduk, dia baca bismillah adalah pada permulaan wuduk. Cuma kalau kita dah ingat nak baca bismillah pada permulaan wuduk, maka sunat kita baca bismillah pada pertengahan wuduk. Kerana dia kiaskan dengan makam. Sunat sebelum daripada makam kita baca bismillah. Baik. Tapi kalau sekiranya seorang tu lupa membaca bismillah pada permulaan makam, tengah di makam, maka sunat dia baca bismillah fi awwalihi wa akhirih ataupun bismillahi awwalahu wa akhirah. Sama juga tengah wuduk, dah ingat nak baca bismillah, tak digaduh sangat. Gaduh sangat. Gaduh nak tengok keputusan siapa Perdana Menteri baru Jadi dah ingat nak baca bismillah, tengah wuduk baru ingat. Maka sunat kita baca bismillahi awwalahu wa akhirahu ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Tapi lepas daripada selesai wuduk baru teringat dak baca bismillah, maka tidak sunat lagi kita baca bismillah. Habis dah masa dia. Baik. Yang ketiganya adalah membasuh kedua-dua tangan sehingga pergelangan. Ini sunat kita basuh kedua-dua tangan sehingga pergelangan tangan. Dan lebih lagi dituntut kita membasuh dua tangan kalau sekiranya kita bangun daripada tidur. Kalau sekiranya kita bangun daripada tidur dan kita nak celup tangan kita di dalam air yang sedikit, itu lebih lagi dituntut untuk kita membasuh tangan sebelum daripada kita celup dalam air. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat." Fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Apabila seorang di kalangan kamu dibangun daripada tidur, maka jangan dia celup tangan dia di dalam air, melainkan sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Sebab dia tak tahu masa dia tidur malam tangan dia pam mana pun tak tahu. Tangan dia gagam dia pun tak tahu. Pegang dia pun tak tahu. Jadi sebelum daripada kita masukkan tangan ke dalam air, maka lebih lagi dituntut kita basuh dulu. Baik. Yang keempat, sunat wuduk adalah berkomor. Jadi maksud berkomor adalah memasukkan air ke dalam mulut. Adakah disyaratkan berkomor saat itu kena kehek semula? Kata ulama tidak disyaratkan. Jadi kalau orang tu ambil air tok dalam mulut, dak kehek dah, maka dapat dah sunat berkomor. Tapi jangan buat kerja pada siang di bulan Ramadan begitu. Kalau selain daripada bulan Ramadan tak apa. Kalau bulan Ramadan jangan buat kerja gitu. Mai benda. Masuk 3 tubik 2 je air Zuhur pula ambil wuduk tengah zuhur untuk sembahyang zuhur tengah hari, tengah dahaga molek jadi berkomor ni tidak disyaratkan kita kehek balik air. Asal kita masuk air ke dalam mulut, sudah dapat sunat berkomor. Baik. Yang kelimanya, memasuk air ke dalam hidung. Memasuk air ke dalam hidung kita tok je, tidak disyaratkan akak. Dia sekarang tarik. Jadi cukup je tok masuk air kawasan ni, maka sudah kita dapat memasukkan air ke dalam hidung. Adakah disyaratkan kehek semula air daripada hidung? Tidak disyaratkan. Tapi kalau kita keluarkan, itu yang paling comel. Yang keenam, mengeluarkan air daripada hidung. Ini sunat yang lain pula, mengeluarkan air daripada hidung. Yang ketujuh, bertiga-tiga. Maksud bertiga-tiga adalah kita buat 3 kali 3 kali. Kita buat 3 kali 3 kali. Yang ke-8, menyapu keseluruhan kepala. Sapu seluruh kepala. Itu hak yang sunat. Hak yang diwajibkan adalah sebahagian daripada kepala. Sapu semua kepala, hukum dia adalah sunat. Melainkan bagi orang hak yang ada
sesuatu benda di atas kepala dia. Orang hak yang ada sesuatu benda di atas kepala dia, sama ada piyah, serban, tudung. Jadi boleh dia sapu di atas serban sebagai ganti kepada sapu seluruh kepala. Adakah disyaratkan payah nak pecah serban ataupun tidak disyaratkan? Ulama fiqh kata tidak disyaratkan. Maksud dia lagu mana? Okey, sekarang ni kita pakai serban ataupun kita pakai piyah ataupun orang puan pakai tudung. Kita pun ambil wudu, kita malas nak pecah serban kita. Kita malas nak pecah piyah kita sebab kita dah pecah piyah dah ambil dah. Memang jadi nyanyuk semua. Kan ada kan jenis lagu tu kan? Piyah lah, spender lah. Spender sampai rumah lah. Faham mana pula spender? Tinggal dalam tandah masjid tu. Jadi nyanyuk semua. Jadi kita malah nak pecah piyah serban malah nak pecah belaka. Jadi cara lagu mana ambil wudu? Biasalah, basuh muka kata, basuh tangan. Siapa masa nak sapu kepala dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kena sapu sikit. Sebaik-baik sapu di atas ubung-ubung kerana hak yang Rasulullah buat sapu di atas ubung-ubung. Hak yang Rasulullah buat sapu di atas ubung-ubung. Lepas tu sempurnakan sapu di atas serban. Ambil sapu atas serban. Ataupun sempurnakan sapu di atas tudung. Ataupun sempurnakan sapu di atas piyah. Kalau hak tak pernah buat, kena buat sekali. Sebab benda ni benda yang pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i kata sapu sedikit kepala tu adalah diwajibkan. Sapu sedikit daripada kepala diwajibkan. Nak sapu kawasan mana boleh belaka. Cuma hak yang paling comel sapu di atas ubung-ubung kerana hak yang Rasulullah buat sapu di atas ubung-ubung. Lepas tu Rasulullah sempurnakan sapu di atas serban. Jadi buat sekali. Nanti kalau ketuk lagi lepas isyak nak pecah piyah. Apakah ambil wudu, siapa nak sapu kepala tu sapu sikit atas kepala ni. Lepas tu tok balik sapu semua di atas serban. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i kena ingat kena sapu juga sedikit daripada kepala. Okey, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan dak sapu kepala pun tak apa. Sapu atas serban saja. Ada juga, tapi itu bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Seterusnya menyapu kedua-dua telinga dan cupingnya. Sapu dua telinga hukum dia adalah sunat. Dan menyelati janggut yang tebal. Ni hak ada janggut hak lelaki, orang perang nak cari mana janggut. Hak lelaki hak janggut tebal. Menyelati. Maksud menyelati ni kita silangkan jari jemari kita di celah janggut. Baik. Yang ke sebelahnya adalah menyelati jari jemari. Buku di sunat kita selati jari jemari ni. Buat gini. Ataupun buat gini ikutlah buat ganda pun. Yang penting kita ambil jari kita masuk celah jari. Buat gini pun tak apa, buat gini pun tak apa. Hukum dia sunat. Kadang-kadang menyelati jari hukum dia wajib. Sama ada jari tangan ataupun jari kaki. Kadang-kadang hukum dia wajib. Asal sunat, hukum dia wajib. Bila wajib? Wajib kita menyelati jari sekiranya kalau kita tidak menyelati jari maka dok kata air. Jari kita ni rapat sangat. Cucu air dok kata. Jadi kalau kita nak kata mesti kita kena masukkan anak jari celah tu. Maka kata ulama wajib kita kena menyelati. Kerana benda? Kerana kita ada satu kaedah yang cukup masyhur, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya, maka hukumnya adalah wajib. Biasanya jari tangan jarang, jari kaki. Jari anak rapat sangat Jadi cucu air lagu tu dok masuk celah tu. Mereka kena khebek sikit. Kita kata khebek sikit Maka hukum khebek tu adalah wajib bukan sunat. Baik. Seterusnya yang kedua adalah melebihkan kawasan basuhan pada muka, tangan dan kaki. Melebihkan kawasan basuhan pada muka, tangan dan kaki. Okey, kita ada muka kawasan wajib. Sunat kita lebih sikit. Sunat kita lebih sikit. Tangan hak yang wajib sini. Sunat kita lebih sampai ke separuh body kita. Kaki hak yang wajib sampai ke buku lali. Sunat kita lebih sampai ke betis. Dah apa sunat gitu? Kerana di sana ada hadis. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ghurran muhajjalin. Orang hak yang berseri-seri muka, tangan, kaki dari kerana kesang wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haudhi ab'adu min ailata min adan. Sesungguhnya kolam aku di padang mahsyar di hari kiamat lebih luas daripada Ailah, negeri yang terletak di negara Palestin, dan daripada Adan. Adan satu negeri yang terletak di Yaman. Lebih luas. Lepas tu Rasul ceritalah rasa dia lagu mana, warna dia lagu mana.
Lepas tu Rasul pun menceritakan tentang gelah dia lebih banyak daripada bintang yang berada di langit. Lepas tu kata Rasul, wa inni la asuddun nas anha kama yasuddur rajulu an ibli ghairi. Aku menghalang manusia daripada mendatangi kolam aku sebagaimana seorang lelaki menghalang unta orang lain daripada minum di kolam air dia. Orang yang pelihara unta gambar, sampai masa nak minum air unta dia, tiba-tiba mari unta orang lain nak minum air, dia akan ambak. Macam zaman kita ni orang pelihara lembu, sampai masa nak makan lembu, nak makan meh lembu dia, tiba-tiba mari lembu orang lain, memang dia ambak ah. Gitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku akan halang orang lain daripada mendatangi kolam aku sebagaimana seorang lelaki dia menghalang unta orang lain daripada mendatangi kolam dia. Maka sahabat tanya, ata'rifuna yauma idzin ya Rasulullah, adakah mu kenal kami pada hari itu sedangkan manusia ramai ketika itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Lakum sima laysat li ahadin minal umam, mu mempunyai tanda yang mana tanda ini tidak ada pada umat-umat yang lain. Tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu, mu datang kepadaku dalam keadaan mukamu, tanganmu, kakimu berseri-seri dari kerana kesang wudu, berseri-seri daripada kerana kesang wudu. Jadi kerana itulah sebahagian daripada ulama termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i mengatakan dalam kita mengambil wuduk sunat kita melebihkan daripada basuhan yang wajib. Muka kita basuh sikit lebih, tangan kita basuh sikit lebih, kaki kita basuh sikit lebih. Baik, dah apa dak terjun lalu dalam kolam, habis seluruh tubuh bercahaya belaka. Kalau orang mikir kan, dah kan kita nak perbanyakkan cahaya kan, apakah terjun selalu kan? Jadi hak tadi lengang-lengang je, dia habis seluruh tubuh lalu dah. Betul tak gitu kan? Nak jawab kan dia, susah orang nak jawab. Jadi sekarang ni kan kita memperbanyakkan basuhan pada wuduk lebih daripada basuhan wajib adalah untuk bagi cahaya pada anggota-anggota wuduk tersebut, nak bagi banyak cahaya. Dah kalau begitu pakai terjun terus dalam kolam, terjun terus dalam laga, pakai mandi terus, jadi seluruh tubuh bercahaya. Boleh tak buat gitu? Tak boleh. Dah apa pula tak boleh? Yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ajar cara kita berwuduk begitu. Yang keduanya, wuduk ada anggota-anggota dia. Anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki, bukan seluruh tubuh. Hak seluruh tubuh tu mandi, bukan wuduk. Tu kita kena faham. Kalau orang bincang berkenaan dengan bab ni, dia kata kalau gitu kita terjun dalam kolam lalu lah. Kita jawab mana? Tak boleh. Apa tak boleh? Anggota wuduk bukan seluruh tubuh. Anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki je waktu anggota wuduk. Tu kita kena faham dan kita kena tahu cara nak jawab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, berturut-turut. Maksud dia berturut-turut. Berturut-turut ni maksudnya kita jangan selangi masa yang lama di antara perbuatan-perbuatan wuduk, di antara basuh muka dengan basuh tangan, dengan sapu kepala, dengan basuh kaki, jangan selangi dengan tempoh masa yang lama. Dan ukuran lama ataupun sekejap mana? Kata ulama, tengok kepada udara yang pertengahan. Tubuh kita pun bukan panas sangat, bukan sejuk sangat. Jadi jangan sampai kering, basuh muka baru nak basuh tangan. Tu dipanggil tidak ada berturut-turut. Dia tartib lain, berturut-turut lain. Baik, berturut-turut hukum dia adalah sunat, tidak wajib. Jadi kalau kita ambil air sembahyang rumah, ambil air sembahyang, sapu muka, basuh muka, basuh tangan, habis air. Allah, dah nak ambil sembahyang mana? Tak apa lah, pakai pergi masjid lah. Pergi masjid, nanti sampai masjid sapu kepala, basuh kaki. Dah 5 minit kau nak pergi masjid tau. Biar 5 minit 10 minit pun. Sebab dia, sebab mualak bukan wajib. Mualak hukum dia adalah sunat. Baik. Yang ke-15, tidak mengelap air. Yang ke-14, tidak meminta bantuan untuk menuang air. Tidak meminta bantuan untuk menuang air. Sunat kita tidak meminta bantuan untuk tuang air. Maksud dia minta bantuan untuk tuang air, kita nak ambil wuduk. Kita kata, tolong tuang kau. Tolong tuang, aku nak ambil wuduk tolong tuang atas muka apa. Lepas tu tangan pula, tolong tuang. Maka hukum dia adalah tak sunat awak gitu. Sunat jangan kita minta tuang. Kalau kita minta juga, maka hukum dia adalah khilaful aula, menyalahi hak yang lebih utama. Hak utamanya adalah kita tidak minta tolong. Tapi kalau kita minta tolong, basuh terus. Saat ni tuang, basuh terus. Dia lain tau. Tuang lain, basuh lain. Kita kata tolong basuh muka apa, nak ambil wuduk Padahal kita boleh basuh diri, bukan kita nak boleh basuh. Kalau orang sakit tu lain.
Kita boleh basuh, kita suruh orang basuh. Tolong basuh kau. Basuh jenis nak manja. Ibadat pun nak manja kau. Tolong basuh kau muka. Kawan ni basuh dah. Betul kawan ni. Tangan pula basuh kawan ni. Hukum dia makruh. Hukum minta orang supaya basuh muka kita untuk kita berwuduk, hukum dia makruh. Tapi kalau minta tuang kita basuh sendiri, tak sampai makruh. Dah berapa makruh orang tanya? Minta tolong makruh. Kan kita minta tolong orang kata dapat pahala dia tolong kita, kan kita nak buat ibadat. Dia tak ada masalah, kita buat makruh. Kenapa kita makruh? Kerana dalam hal ibadah kita kena utamakan diri kita berbanding dengan orang lain. Dalam hal ibadat kita kena utamakan diri kita. Jadi oleh kerana kita boleh buat diri, apa kita suruh orang? Dalam hal ibadat pandai pula nak suruh orang. Dalam hal dunia dia rebut nak bagi orang. Dalam hal dunia dia rebut nak bagi orang, tapi dalam hal akhirat nak bagi orang dulu baru dia. Tu kita kena faham. Dalam kaedah fiqh menyebut al-itharu bil qurabi makruhun. Mengutamakan orang lain dalam hal ibadat, mendekatkan diri kepada Allah, hukum dia makruh. Kalau kita nak contoh banyak berlaku di tempat kita, kena nak contoh banyak berlaku. Hak yang kita suruh orang cucur muka kita, basuh muka kita tu jarang berlaku. Hak yang banyak berlaku adalah penosah. Penosah ni banyak Tu Imam, dia sah yang pertama tu ada kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya kalau sekiranya manusia mengetahui, sekiranya mereka itu mengetahui ada kelebihan pada bang azam dan ada kelebihan pada saf yang pertama, nescaya mereka itu akan berebut, sanggup ngundi, sanggup buat pilihan raya. sanggup ngundi untuk dapatkan sorpang. Jadi sorpang ni ada kelebihan. Masyarakat kita mana? Sebahagian lah. Set masjid pada kurang tak tahu tak tengok lagi. Jadi apabila dia kosong, dua orang, seorang, hak belakang dia tolak orang lain lagi. Dia tak pergi naik diri. Dia tak tahu hukum dia makruh. Makruh je. Jangan faham makruh je. Makruh ni benda sebenarnya makruh. Makruh ni adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Cuma larangannya bukan larangan mu'tamad. Makruh ni benda yang Tuhan larang. Jadi benda yang Tuhan larang molek dia kata je. Hak sultan larang kecut batu dak buat. Pula dah. Tengok. Jadi mu kena faham siapa hak yang larang? Allah Taala hak yang larang. Agama hak larang. Tak boleh buat gitu kerja. Kan benda tu benda molek apa? Mu korang ambil kamu benda molek tu kena ingat. Tu ramai masyarakat kita buat kerja gitu. Cakap dengan kita buat kerja gitu. Jadi apabila ada ruang kosong so depan, dia dak naik diri, dia todok orang. Biasa waktu dia tolak budak-budak sebenarnya depan. Budak-budak kan budak sangat. Umur 14, 15 dia tolak. Dia malah depan dia duduk belakang. Cadang lepas tu imam balik bisalang tu nak tembul lalu. Dah apa tak ada masalah nak tembul lalu, yang penting semayang je. Zikir bukanlah wajib pun. Lepas daripada semayang wirid bukan wajib pun. Cuma cara hak saat ni tak betul. Sebab dalam hal ibadah kita tidak boleh mengutamakan orang lain. Mesti kita kena utamakan diri kita dalam hal ibadat. Berbeza dengan hal dunia. Dalam hal dunia yang paling afdal, kita kena utamakan orang lain. Katakanlah MPKK nak bagi sumbangan. Contoh, tiba-tiba tinggal lagi. Ada 3 orang. Dia kata ambil kamu aku dah ambil pun tak apa. Hak tu hak paling afdal. Hak tu hak yang paling afdal. Suka kalau MPKK kalau dengar lagu ni. Daripada orang gebuk balok, orang kata MPKK, kan sedap tu kan. Ada 3 orang, barang ada lagi. Tak cukup. Dah biar korang dulu kita tak apa utama orang lain. Hak tu yang paling comel sekali dalam bab dunia. Dan ni Allah Taala puji sebahagian daripada sahabat, wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mengutamakan orang lain berbanding diri mereka itu sendiri dalam hal dunia, walaupun mereka itu mempunyai keperluan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15 adalah tidak mengelap air wuduk dengan kain. Hak tu yang paling comel. Paling comel tidak mengelap air wuduk dengan kain. Sebab dia paling comel tidak lap air wuduk dengan kain, kerana air wuduk saat itu adalah air ibadah. Sebaik-baiknya kita jangan takut dengan ibadah duduk di diri kita. Cuma bukanlah sunat secara mutlak. Kadang-kadang lap hak tu hak yang paling comel. Contoh kita berada di negara sejuk. Kalau duk lap mungkin akan memberi mudarat kepada kita, maka lebih afdal adalah kita lap. Baik. Ataupun kita duduk demam ambil semayang ketor gitu dah. Kalau lok gitu kau ketor. Baik, jadi lah tak ada masalah lah. Sebab kita ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, faslun wa yanqudul wudu'a arba'atu asya'.
الأول الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Perkara yang membatalkan wudu. Kita ada wudu. Apabila berlaku perkara yang membatalkan wudu, maka batal wudu kita. Kalau kita nak sembahyang, kita kena ambil wudu semula. Itu maksud perkara yang membatalkan wudu. Tapi sembahyang yang kita sembahyang dah, lepas daripada itu terjadi perkara yang membatalkan wudu, kita tidak perlu dah ulang sembahyang tu. Kalau perlu ulang sembahyang tu sebab ketuk tak sani, sembahyang kita sembahyang dah selesai dah dengan wudu tersebut. Payah memang tak lihat sembahyang semua kita. Okey, boleh faham kan? Ke tak faham? Faham kan? Jadi maksudnya apabila berlaku perkara yang membatalkan wuduk ketika kita ada wuduk, maka kalau kita nak sembahyang, maka kita kena ambil wuduk semula. Hak yang sembahyang, hak yang lepas dah, hak yang kita buat sebelum daripada terjadi kira sah. Itu maksud dia. Katanya terbatal wuduk dengan 4 perkara. Bukan mesti kena ada 4-4 Bukan mesti kena ada 4-4. Terjadi salah satu daripada 4 perkara ni batal dah wuduk. Bukan mesti kena ada 4-4. Yang pertama, keluar sesuatu pada salah satu daripada 2 jalan, qubul dan dubur. Jadi apabila keluar sesuatu daripada qubul ataupun daripada dubur, sama ada sesuatu tu adalah benda ataupun angin, maka ia membatalkan wudu. Melainkan dalam mazhab Imam Syafi'i mani tidak membatalkan wudu. Nanti kita akan perincikan. Kalau perinci sungguh rasanya maksud habis bab ni je malam ni. Habis bab perkara hak yang membatalkan wudu. Okey. Jadi apabila keluar sesuatu daripada kemaluan kita, qubul ataupun dubur. Qubul tu hak depan, dubur tu punggung tu, maka batal wudu. Sama ada hak yang keluar saat itu benda ataupun angin. Angin hak yang biasanya kita ketuk lah, kita kata ketuk batal wudu. Cuma ada serangi hak yang berlaku kepada orang puang. Orang puang ada juga hak yang jenis kentuk farak. Orang puang ada kentuk farak. Adakah ia membatalkan wudu ataupun tidak? Dalam mazhab Imam Syafi'i, kentuk farak ia membatalkan wudu. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la wudu'a illa min sautin wa rihin. Tidak ada wudu melainkan daripada suara dan angin. Rasul kata tidak ada wudu melainkan daripada suara dan angin. Jadi angin kena wudu juga. Jadi secara mutlak, tanpa mengikatkan angin itu keluar daripada qubul ataupun dubur. Maka secara umumnya dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata kalau perempuan kentuk melalui farak, ia membatalkan wudu. Ada sebahagian daripada orang puang, tambah-tambah hak yang jenis beranak ramai, ada semua keluar angin melalui kemaluan depan dia, maka ia membatalkan wudu. Dan kalau terlalu kerik sangat, seminit dari mana angin tak tahu, kuat sangat kali makan angin. Jalan kuat sangat, seminit sekali. Jadi kalau nak sembahyang memang tak dang lah. Okey, perempuan tersebut dinamakan sebagai perempuan daimul hadath. Perempuan yang berkekalan hadas, dia ada hukum yang khusus, maka dimaafkan untuk dia kalau sekiranya keluar perkara tersebut. Tapi kalau sempat tempoh berhenti itu untuk dia menyelesaikan sembahyang, maka dia kena cari waktu tersebut untuk sembahyang dalam waktu itu. Mesti kena cari waktu hak yang tidak keluar angin untuk dia mengerjakan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mani ia tidak membatalkan wuduk mani walaupun keluar daripada kemaluan. Dan warna mani tidak membatalkan wuduk. Okey, kita buat contoh. Kita buat contoh. Dia dengar, dia pun dah dengar kan, duduk ini bukan duduk tidur netang dengar letih sangatnya tidur di antara maghrib dengan isyak tidur. Tengah-tengah tidurnya mimpi dok sekarang. Duk dalam majlis ilmu lagi, dalam masjid lagi, kuat benar nafsu. Nya makan ubat mendih tak tahu. Nya mimpi dok sekarang dalam tidur. Basah terus dalam masjid je jadi dok sekarang. Sebagai contoh, masa dia tidur kan dia ada wuduk kan? Tidur dalam keadaan duduk ia tidak membatalkan wuduk. Tubik mani, bangun berjeruk. Allah, sudahlah awak tak tahu tubik je. Sudahlah. Batal tak wuduk, tak batal wuduk. Dia boleh semayang? Tak boleh semayang. Nak semayang guna berhadas besar. Cuma wuduk tak batal. Dah orang tanya pula, faedah benda wuduk tak batal dia nak semayang? Okey, ada faedah sebenarnya.
Faedah dia benda faedah dia. Okey, faedah dia gini. Nanti apabila kita mandi wajib, selesai daripada mandi wajib, kita tidak ambil wudu. Orang yang mandi wajib, kalau dia tidak ambil wudu selepas daripada mandi wajib, ulama berbeza pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan terangkat juga hadas kecil dia, bukan setakat hadas besar saja terangkat, hadas kecil dia terangkat. Ini pandangan majoriti ulama. Dan pandangan ini adalah pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita apabila kita mandi wajib, okay, lepas daripada kita mandi wajib selesai, tak perlu kita ambil wudu, terus kita boleh sembahyang. Tak perlu kita ambil wudu. Cuma jangan lepas daripada ambil mandi wajib pergi kecing pula, batal wudu tu. Jangan pergi pegang kemaluan pula, pergi kebek situ kebek sini lepas daripada mandi wajib. Tu batal pula sebab pegang. Sekarang ni kita tidak buat perkara yang membatalkan wudu, sebab ada tengah mandi ataupun lepas daripada mandi. Maka lepas daripada mandi tak perlu ambil wudu, terus kita sembahyang. Pandangan majoriti ulama fiqh, termasuk pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila orang tu mandi wajib terangkat hadas besar serta hadas kecil. Namun ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan tidak terangkat hadas kecil, bukan terangkat hadas besar, mesti dia kena ambil wudu pula lepas daripada mandi. Melainkan kalau dia ada wudu sebelum daripada dimandi. Okey, boleh faham kan? Maksudnya wudu dia tidak batal. Jadi orang yang wudu tidak batal, dia pergi mandi wajib, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu ketika mandi dan selepas daripada mandi. Lepas tu lepas daripada mandi dia tidak ambil wudu, terus pergi sembahyang, sepakat ulama mengatakan sah. Okey, boleh faham? Kalau dia tak ada wudu, dia mandi wajib saja, maka berlaku khilaf. Majoriti ulama kata sah, tak perlu ambil wudu pula, tapi ada pandangan sebahagian ulama kata perlu kena ambil wudu. Okey, itu faedah dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, antara perkara yang membatalkan wudu ataupun perkara yang membatalkan wudu yang kedua adalah hilang akal. Kerana tidur atau selain daripada tidur. Dia tidur, dia dikirakan hilang akal, bukan hilang akal maksud gila, bukan. Dia hilang akal ni dia lebih umum daripada gila. Gila masuk hilang akal, lepas tu tidur pun masuk hilang akal. Masuk di bawah hilang akal. Dia maksud hilang akal ni dia tidak pandai dah ada tamyiz. Orang tidur kan, orang tidur ada akal lagi? Tak ada dah. Selok kan ni tak marah. Orang tidur. Cuba selok tengah jaga kau. Bahan apa dak sekarang? Orang tidur kan. Orang tidur tak ada malu dah. Kadang-kadang buat qiyamul lail. Jadi pakak tidur di masjid. Contoh kan kita katakan, dah bukan tidur sama, hak tidur jenis buah. Tidur buah dah tak pakai spender, pakai kain saja. Pawai nampak, tak sedar dah. Orang kau pagi esok baru malu. Dia tak ada akal, bukan maksud gila di sini. Baik. Hilang akal kerana tidur atau selain daripada tidur, pitang, mabuk, gila. Kecuali tidur yang tetap papang punggungnya di atas lantai. Tidur dalam keadaan duduk. Maka hal tu tidak batal wudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang dewasa dan ajnabi. Bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Kulit kalau gigi dah batal wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Rambut dah batal wudu. Gigi dah batal wudu, rambut dah batal wudu, kuku dah batal wudu. Orang yang batal wudu adalah kulit lelaki dan perempuan. Kalau kulit sama-sama lelaki dah batal wudu. Walaupun orang lelaki tu cara puang, Allah lembeknya, sutungnya dia. Cara puang dah, dia pergi pegang dah batal wudu. Kulit lelaki dan perempuan. Lelaki sama lelaki dah batal, puang sama puang dah batal. Yang dewasa maksudnya yang telah sampai kepada hak syahwah. Kalau seorang tu kecil, seorang tu besar, tak batal. Ataupun kedua-dua kecil, lebih lagi tak batal. Dah kedua kecil nak ambil wuduk mana? Budak-budak lagi, tidak mayit lagi. Dan ajnabi, apa makna ajnabi? Tidak ada hubungan mahram. Dia orang lelaki dengan orang perempuan, ada hak yang mempunyai hubungan mahram, ada hak yang tidak mempunyai hubungan mahram. Apa makna mahram? Mahram ni haram nikah, tak boleh nikah. Tu makna mahram. Mahram ni adalah perempuan yang haram kita nikah dengan dia. Yang dimaksud dengan mahram di sini adalah mahram muabbad, mahram selama-lama. Dia di sana ada mahram muaqqat. Orang puan ni haram kita nikah dengan dia, tapi hanya sementara sahaja. Tu tak kira tu. Perempuan mahram muaqqat dia termasuk dalam ajnabi, perempuan ajnabiyah.
Mana pula perempuan mahram muaqqat? Mahram kita tapi mahram sementara je. Okey, contoh orang puang tu tak ada sakut paut dengan kita, bukan keluarga kita, bukan adik-adik susuang kita, tak ada sakut paut. Tapi dia bini orang dah. Memang dulu kita gila ke dia? Kita ingat dia gila kat kita, tiba-tiba nikah dengan orang lain. Boleh tak kita nak nikah dengan dia pula? Tak boleh. Sebab dia isteri orang. Dia adalah mahram kita, tapi mahram hanya bersifat sementara sahaja. Hukum dia adalah ajnabiyah. Apabila dia bercerai daripada tok lelaki dia ataupun tok lelaki dia mati, apabila habis dah iddah, maka boleh kita nikah dengan dia. Kalau dia kenal dah, dia kenal nak awak ni. Ni masalah kalau dia kenal, boleh kita nikah. Tu kata-kata boleh, bukan mesti. Baik. Contoh lagi, kita kenal tu anak Cina. Dah lepas daripada kerajaan adik ipar jatuh ni, kenangkan anak Cina pula sebagai contoh. Contoh je lah. Baik. Dia dah masuk Islam lagi. Boleh tak kita nak nikah dia? Tak boleh. Sebab tidak boleh kita orang lelaki berkahwin dengan musyrikah yang selain daripada ahli kitab. Manakala ahli kitab ada perbincangan dia. Tak boleh. Kalau kita nak nikah dengan dia, suruh dia masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Mahram, tapi mahram sementara sahaja. Sementara. Okey, 2 ni sebagai contoh sementara. Tapi dia tu adalah ajnabiyah. Dia halal dengan kita, tapi buat masalah ni tak boleh nikah. 2. Yang ketiga, perempuan tu bukan bini orang, tapi dia berada dalam iddah. Tok lelaki dia cerai talak 3, tak habis lagi iddah dia. Ataupun tok lelaki dia mati, berada dalam iddah. Tak boleh. Tak boleh nikah dengan dia. Berapa dah? 3. Yang keempat, adik-beradik bini kita, adik ipar kita. Kita kena ingat bini kita, adik ipar dia bukan mahram kita. Jangan mudah-mudah. Orang kita dah adik ipar orang, dah adik ipar biar adik ipar orang. Sedap dia adik ipar. Rasulullah larang, lebih teruk lagi kalau adik ipar. Tahu tak? Satu ketika kata Rasulullah kepada sahabat, iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Mung kena jaga diri mung daripada masuk kepada tempat perempuan. Maka sebahagian daripada sahabat tanya Rasulullah, afara'aitumul hamwa? Rasulullah, apa pandanganmu kalau perempuan itu adalah ipar? Kata Rasulullah, alhamul maut. Kata Rasulullah, ipar itu mati. Rasulullah kata ipar itu mati. Kata Imam Nawawi, maksud ipar itu mati adalah bahaya dengan ipar dia lebih bahaya daripada orang lain lagi. Sebab seorang dia berkhalwat dengan ipar orang lain tak rasa pelik. Dah adik ipar dia tak rasa pelik. Tapi berkhalwat dengan orang suku sakak rasa pelik sikit. Sebab tu Rasul kata alhamul maut. Okey, ipar kita bukan mahram kita. Jadi apabila kita boleh nikah dengan ipar kita, tapi dengan syarat apabila kita berpisah dengan isteri kita mati ke ataupun cerai ke, baru boleh nikah dengan ipar. Jadi ipar ni dipanggil mahram muaqqat. Maksudnya mahram muaqqat, perempuan yang haram dalam tempoh sementara sahaja. Sementara kakak dia ataupun adik puang dia menjadi isteri kepada kita. Okey, ni panggil mahram muaqqat. Antara mahram muaqqat lagi, habislah 2. Antara mahram muaqqat lagi adalah orang yang nikah pak. Orang yang nikah pak. Kita sebut saja, tak ada seorang hak nikah pak dalam ni hak nikah pak. Dia apabila nikah pak nak seorang lagi boleh ke tak boleh? Semua orang pak tu mahram belaka, mahram muaqqat sebab mu cukup dah kota. Wi ke hak dah cukup kota lagi macam ber ni. Hak cukup kota cukup dah. Okey, itu dipanggil mahram muaqqat. Okey, mahram muaqqat, mahram hak yang hanya bersifat sementara pada asalnya adalah ajnabiyah. Maksud ajnabiyah, dia adalah perempuan yang asing daripada kita, bukan mahram. Hak yang dimaksud mahram di sini dalam bab wuduk ni, dalam bab salang adalah mahram muabbad. Mahram selama-lama. Dia mahram selama-lama, semua sekali ada 18. Okey, 18 panjang pula Nak sebut belaka ke 18? Biar apa kita cepat-cepat 18 cepat-cepat. Okey, kita tengok. Sebab yang terjadi mahram 3. Yang pertamanya nasab, yang keduanya penyusuan, yang ketiganya berperkahwinan. Sebab yang terjadi mahram 3. Yang pertamanya nasab, hubungan kekeluargaan, yang keduanya adalah penyusuan, yang ketiganya adalah perkahwinan. Hak yang jadi mahram dengan sebab hubungan kekeluargaan 7 sahaja. 7 jenis perempuan sahaja.
Yang pertamanya adalah mak-makmu. Allah Ta'ala kata begitu dalam Quran, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu, mak yang melahirkan kamu, mak kepada mak yang melahirkan kamu, mak kepada ayah yang melahirkan kamu. Cakap kita mak, tok, sekatah, semua mahram kita belaka. Okay, itu yang pertama. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, anak-anak perempuan kamu, anak perempuanmu. Tak kira lah daripada bini mana pun, cucu perempuanmu, cicit perempuanmu, ciak perempuanmu, sampai ke bawah, mahram belaka. Yang ketiganya, wa akhawatukum, adik-beradik perempuanmu. Sama ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu, semuanya mahram belaka. Baik. Wa ammatukum, mak saudara sebelah ayah. Dia ammah mana mak sebelah, mak saudara sebelah ayah. Mak saudara sebelah ayah. Tok saudara sebelah toki dimasuk dalam ammah. Kita ada mak saudara sebelah ayah. Maksud dia mak saudara sebelah ayah, adik-beradik ayah kita hak puang tau. Tu mak saudara sebelah ayah. Adik-beradik toki kita hak puang. Tu dipanggil tok saudara sebelah toki. Tu masuk dalam ammah belaka, haram. Siapa kata haram? Pak, wa khalatukum, mak saudara sebelah mak. Adik-beradik mak kita, adik-beradik tok kita. Nenek kah? Orang Terengganu tok je. Adik-beradik tok kita, adik-beradik nenek kita hak puang tau, semua mahram kita ke atas. Ke atas tok nyang kita, tok nyuk kita, adik-beradik dia semua mahram belaka. 5. Yang keenam adalah wa banatul akhi, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kita. Kita ada adik-beradik lelaki, adik-beradik lelaki kita ada anak puang. Cakap kita anak dara kita melalui adik-beradik lelaki kita. Cucu dara kita melalui adik-beradik lelaki kita sampai ke bawah, mahram kita belaka. Yang ketujuh adalah wa banatul ukht, adik anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita. Ni anak dara melalui adik-beradik lelaki, begitu juga anak dara melalui adik-beradik perempuan. Okey, ni 7 melalui hubungan kekeluargaan. Hak selain daripada tu bukan mahram walaupun ada hubungan darah dengan kita. Okey. 7. Manakala hak penyusuan pula, apabila terjadi penyusuan, cukup syarat dia budak saat itu tidak lebih daripada 2 tahun, 2 tahun ke bawah dengan pengiraan tahun Islam. Lepas tu 5 kali penyusuan, maka budak saat itu menjadi anak susuan kepada ibu yang menyusukan dia. Manakala suami kepada isteri perempuan tersebut adalah ayah susuan dia. Dia apabila berlaku penyusuan, maka mahram saat itu terjadi sebagaimana mahram nasab. Sebab Rasul kata yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab, haram dari kerana susuan apa yang diharamkan dari kerana nasab. Jadi ni orang puang, ni tok lelaki dia. Ni kita buat mudah-mudah dah. Ni orang puang, ni tok lelaki dia, ni budak umur dak apa 2 tahun, anak akak dia, dia susu cukup 5 kali. Budak ni baru umur setahun. Maka ni mak susu dia, hak ni ayah susu dia. Mak kepada hak ni tok susu dia. Ayah kepada hak ni toki susu dia. Ni tok susu dia, toki susu dia sebelah ayah. Hak ni tok dengan toki sebelah mak. Adik-beradik hak ni mak dara susu. Adik-beradik hak ni adalah sama juga mak dara susu. Benda lagi yang boleh kita cerita. Okey, anak hak ni pula adik-beradik susu. Anak kepada cucu kepada orang ni adalah anak dara susu. Sama dengan saat ni 7 saat ni. Jadi 14. Nak reka-reka je ni kalau panjang, kalau bincang secara panjang lebar dah pula masa. Okey, jadi 14 dah. Tinggal 4 lagi. Siapa 4 lagi? Allah Taala kata, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf." Mu jangan nikah dengan perempuan yang telah dikahwini oleh ayah-ayahmu. Ayahmu maksudnya mak tiri kita. Tokimu, tok tiri kita. Nikah pula seorang lagi toki kita. Sebagai contoh, tok tiri kita, mahram kita selama-lama. Walaupun cerai, walaupun mati dah. Baik, mati dah toki kita lah. Tok tu dah mati lagi ya. Kalau tok mati ya, tak ada nak cerita benda. Tak ada hubungan dah dia mati dah. Ni hak yang masih lagi ada toki kita mati dah kita katanya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah wa ummahatun nisaikum, ibu-ibu kepada isteri kamu. Maksudnya ibu kepada isterimu, mak tuamu, mak kepada mak tuamu, mak kepada mak tuamu, siapa kata. Manakala mak saudara kepada bini kita bukan mahram. Okey, 2 dah. Yang ketiga adalah wa halailu abnaikum, dan perempuan-perempuan yang menjadi isteri kepada anak-anakmu, natumu hak puang. Mu ada anak lelaki nikah, natumu hak puang, natu anak ke natu cucu ke natu cici, semuanya mahram kita belaka. Okey, 3. Yang keempatnya adalah wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Anak tiri mu hak yang mu telah bersetubuh dengan mak dia. Tapi fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Tapi kalau mu dak setubuh lagi dengan mak dia, nak kepada anak pula, nikah dengan mak, tengok anak comel lagi, dak nak setubuh mak, cerai mak, ambil anak. Memang daripada sudut moral tu dak comel dah. Kita dok cakap bab moral ni, kita cakap bab hukum.
Nikah dengan mak, Allah, anak dia baru balik cuti, comelnya anak dah jadi yang mak. Nak kanak pula, bini dia kata tak apa, yang penting demo jadi keluarga kita je. Contoh je. Boleh ke tak boleh? Tapi syarat sebelum setubuh. Tapi kalau lepas daripada setubuh dah, tak boleh. Okey. Itu 18 hak yang jadi mahram kepada kita. Jadi kalau sentuh salah satu daripada 18 ni, dah batal wudu. Hak yang lain daripada 18 ni, batal wudu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah kita nak baca sikit lagi. Biarlah kita berhenti sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung pada bulan-bulan yang akan lain, yang akan datang, bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. InsyaAllah kita rasa sedang lagi sebelum puasa. Bulan 4 rasanya sedang lagi sebelum puasa. InsyaAllah kita sambung sebulan. Lepas tu kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Kalau tak ada, berhenti dulu. Ada nak tanya benda? Bini ayah mertua kita adakah mahram ataupun tidak? Bini ayah mertua kita, dia bini ayah mertua kita, dia dua. Dia dua. Kemungkinan mak mertua kita, kemungkinan mak mertua tiri. Okey, boleh faham kan? Soalannya, macam mana kau bini ayah mertua kita? Dia bini ayah mertua kita ni dua je. Yang pertamanya mak mertua kita. Yang keduanya mak mertua tiri. Allah, sakang ayah tua kita ni awak balik pula awak muda seorang lagi. Okey, tu mak tua tiri. Soalannya, lagu manakah kita dengan mak tua tiri kita? Okey, hubungan kita dengan mak tua tiri kita bukan mahram. Dia adalah ajnabiyah. Itu kita kena jaga. Mak tua tiri kita bukan mahram. Bapa bukan mahram? Kerana tidak ada sebab yang mengharamkan di antara kita dengan dia. Tidak ada sebab yang mengharamkan di antara kita dengan dia. Itu kita kena tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Tak ada, kita berhenti dululah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.